Hello. Okay. Cik boleh telefon semula tak? Saya ada program ni cik. Saya sedang ada di talk. Later. Okay, alright. Okay, thank you. Okay, selamat petang semua. Okay, untuk petang ni, untuk sesi PJB Desktop petang ini, kita akan bersama dengan Dr. Rafida binti Kastawi. Selamat petang, Doktor. Ya, selamat petang. Apa khabar, Cik Ain? Selamat petang, baik. Doktor macam busy petang ni. Hari-hari busy. Tak putus call. InsyaAllah, Alhamdulillah lah. Kalau busy tu bagus lah kan. Adalah yang nak buat tu kan. Yes. Okey, Doktor, untuk petang ni, kita untuk PJB Desktop, kita lebih tajuk kita hari ni kepada pengurusan emosi. Kita tak masuk, kalau sebelum ni kita masuk dekat bahagian pembiayaan, pemasaran, semua. Tapi kali ni kita switch sikit, pusing sikit lain, kita kepada pengurusan emosi. Mungkin Doktor boleh, sebelum tu Doktor boleh kenalkan diri dulu ke, belum kita masuk lebih dalam ni kan, Doktor ni dekat mana. Mungkin kita tahu Doktor adalah konselor berdaftar, pengasas terapi murni, seni ekspresif. Ya. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Cik Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bil khair. Selamat petang semua. Salam kasih sayang dari saya, Dr. Rafida Kastawi. Petang ini mungkin saya akan membawa tajuk yang berbeza daripada yang sebelum inilah ya. Kita membawa kepada tajuk yang diberikan nama sebagai pengurusan emosi ya dalam mendepani cabaran COVID-19. Sebab saya suka dengan tajuk ni ya, kerana bagi saya cabaran untuk pandemik COVID-19 tidak hanya kata orang tu terkesan kepada sekelompok manusia sahaja, malahan satu dunia. Dan hari ini kita bercakap kepada kata orang tu tentang keusahawanan. Ya, bagaimana usahawan yang muda ataupun yang dah lama atau sebagainya yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan, terutama bagi saya ialah industri kecil sederhana kan, yang sangat terkesan. Begitu juga yang besar jugalah ya, yang kata orang tu yang mikro ataupun yang mikro, semua kata orang tu makronya semua yang terkesan dengan keadaan ini. Jadi bila sebut terkesan, dia ada kaitan dengan pengurusan emosi. Dia ada kaitan dengan perasaan. Okey. Pandemik ni dah berlaku ya, dan ditakdirkan memang dah hampir setahun lebih ya, dah lebih daripada tu kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Okay, dan ada yang boleh terima, ada lagi yang masih mengharapkan cepat-cepatlah dia pergi. Hakikatnya kita tak tahu bila dia akan berakhir. Yang pasti perasaan dan emosi kita pada petang ini terkesan di pandemik COVID-19 ini. Okay, saya bawa kepada mungkin sedikitlah ya tentang pendahuluan kepada tajuk ini. Saya sharekan skrinnya dekat sini. Apa yang saya nak bawa pada pagi petang ini. Alright, boleh nampak ini? Okay. Lihat kepada kepentingan pengurusan emosi usahawan dalam mendepani cabaran COVID-19. Bagi saya ini satu tajuk yang sangat best, sangat penting, biarpun ramai dalam kalangan kita lebih melihat kepada bentuk fizikal. Maksudnya kalau terkesan pastinya tak ada duit, pastinya tak ada pekerjaan, pastinya yang ada rumah terpaksa mencari rumah yang lain ya, kerana ketidakkeupayaan kemampuan dari segi keuangan. Namun hakikatnya bila sebut tentang pengurusan emosi, yang ini orang selalu take things for granted. Tak apa, dia akan okey. Tak apa, insya-Allah nanti perasaan tu boleh simpan kot ya. Ada orang yang tak nak share dengan sesiapa, ada yang lebih suka mendiamkan diri, tahu-tahu dia hilang ya, dan
kita pun wondering mana pergi kawan-kawan kita ni yang satu ketika dulu ada bersama dengan kita tapi kali ni dah tak ada. Dan kita pun tak mampu nak tolong dia kerana kita sendiri pun terkesan di cabaran COVID-19 ini. Okay. Jadi bagi saya petang ini saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk beberapa perkara. Okay, kenapa dia tak mau pergi ya? Sekejap saya tengok kepada, mungkin saya tersilap Pak Ain. Sekejap ya, saya tersilap. Buka slide yang mana satu? Slide, yes. Exactly yang ini. Tadi dia punya pengakuan. Okay. Tak ada beberapa lah yang mampu saya, apa kata orang tu, kongsikan dalam masa 1 jam ini. Ya, banyak yang saya nak capai tapi saya tak tahu macam mana penerimaan, namun insya-Allah bismillahirrahmanirrahim saya mengharapkan 4 perkara ini berlaku. Yang pertama saya nak memberikan maklumat bagaimana pengurusan emosi ataupun kita sebut sebagai stres lah. Tak payahlah nak urus emosi, kita terus spesifik kepada stres, kepada tekanan yang kita semua telah sedang lalui dalam norma baru ini ya, untuk menjadi usahawan yang dinamik dan cemerlang dunia dan akhirat. Ya, dan dalam sesi ini juga saya bagikan kepada 2 bahagian ataupun 3 bahagian nanti sekiranya sempat. Sesi yang kedua lebih kepada hands on di mana saya mengharapkan yang mendengar atau yang mungkin tak masuk dalam kita punya group ni pun tetapi mereka melihat live ini, masing-masing saya nak dia sediakan A4 paper ataupun kertas kosong saja. Ya, sebagaimana yang dah diwar-warkan ya sebelum ini, dan kalau boleh kita ada satu set ataupun kita ambil lah warna-warna anak kita tu, kita pinjam sekejap. Okay, sebab nanti bila saya dah buat hands on ni, you all pun boleh berkongsi dengan keluarga juga. Bagaimana kita nak membantu kata orang tu menyokong sama antara satu sama lain tentang emosi dan perasaan masing-masing. Okay? Jadi anak yang sekarang berhadapan dengan PDPR pun stres kan, kita yang work from home pun stres, kita yang mungkin mengusahakan makanan dan rumah, okay, industri makan kita nak menjual dan sebagainya pun berhadapan dengan stres. Jadi stres ini milik semua sekarang. Dan bagaimana kita nak cope ataupun kita nak deal ya, nak berhadapan dengan keadaan ini. So nanti masa sesi hands on saya harap kita dapat ya untuk peluahan emosi atas bimbingan yang saya akan berikan nanti, you all just buat je. Okay, dan yang bestnya kita jadi diri kita. Kalau hari ini kita stres, rasakan stres itu. Kalau hari ini kita rasa macam sedih ke, kita rasa kecewa ke, kita rasa tak best ke dan sebagainya, just dari diri you sendiri, and saya nak bantu anda lepaskan semua perasaan-perasaan itu. Kita nak jemput rezeki juga. Ya, kita nak tarik insya-Allah positivity dalam diri kita untuk kita mengenali diri kita. Kadang-kadang terlalu banyak sangat masalah sampai kita lupa. Sampai kita tak nampak siapa kita sebenarnya sebab kita terkurung dalam perasaan sendiri. Okay? Dan yang ketiga insya-Allah semasa tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua melukis dan sebagainya, membuat luahan, masih lagi pada hands on tadi, insya-Allah Allah akan campakkan, Allah akan kurniakan celik akal pada kita. Kenapa saya kata demikian? Kerana anda jadi diri anda sendiri dan anda bersedia untuk berdepan dengan perasaan itu. Secara tidak langsung kita belajar menerima perasaan kita. Kan kadang-kadang kita jarang, kalau kita tahu kita ada masalah, kita ada apa-apa rasa yang tak best, kita suka pendamkan. Tak nak cerita dengan orang tu satu hal, tapi kita simpan dalam diri kita kerana kita mengandaikan perasaan itu akan hilang. Dia akan tinggal entah ke mana-mana dan kita akan jadi happy semula. Ataupun kita just macam berlakon aja lah depan orang. Kan as if kita ni okey, soalan macam kita ni gembira, hakikatnya bila balik rumah kita akan meraung dalam bilik, okay, kita akan menangis dalam bilik air dan kita keluar balik jadi orang yang berbeza. Okay, dalam satu ketika insya-Allah kita boleh bertahan, tapi pada satu ketika yang sampai masanya nanti kita akan meletup. Itu yang kita bimbangkan dan pasti dia akan mengganggu perjalanan hidup kita dan pastinya bila keadaan itu berlaku rezeki pun susah juga nak masuk. Sebab vibe yang kita beri kepada pelanggan tu tak synchronize, tak sampai, tak best. So macam mana kita nak menjemput rezeki tu, right? Dan yang seterusnya saya mengharapkan dalam sharing saya ya, dan juga dalam luahan-luahan perasaan klien ataupun tuan-tuan dan puan-puan nanti bila anda menulis, ya, buat journal dan sebagainya akan bantu kita untuk kenal pasti nilai-nilai profesionalism diri kita yang positif sebagai seorang usahawan. Walaupun hakikatnya kita boleh dapat banyak kalau kita membaca dekat website dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan berikan 6 ciri yang anda boleh relate dengan luahan perasaan anda
Dan pada masa yang sama dengan celik akal, insight yang kita dapat, bagaimana kita nak kata orang tu nak tingkatkan lagi prestasi kita, produktiviti kita, macam mana kita nak baguskan lagi diri kita insya-Allah. Jadi 4 perkara tu yang saya harap Cik Ain kita semua saya dapatlah untuk sampaikan kepada halayak kepada hari ini Perbadanan Usahawan Negeri Johor menjemput saya, dan saya pun anak Johor asal daripada Muar, selalu ke Johor Bahru. Jadi saya rasa sangat kata orang tu berbesar hati dan sangat bersyukur kerana dapat memberikan sedikit sumbangan sharing dan perkongsian ilmu ni dalam pada kita semua berhadapan dengan COVID-19. 2 hari lepas saya di Pantai Timur, tetapi jarang-jarang saya dijemput di Johor Bahru, kerana mungkin tak tahu lagi tentang perkara ni. Saya memang jarang-jarang dapat menyumbang kepada negeri saya. Jadi hari ini saya rasa sangat berbesar hatilah, seolah-olah macam ni perasaan saya. Yes, seolah-olah saya ada di puncak gunung tu. Sebab kita ke Merdeka, saya bawa juga bendera tu bersama-sama dengan saya. Dan kalau sahabat-sahabat boleh tengok bagaimana sukarnya kan nak sampai ke puncak itu. Seolah-olah saya pun macam pakai tikar terbang naik ke atas tu kan, dia tak synchronize dengan background pada mountain ataupun gunung-gunung tu. Namun yang paling penting apa yang saya nak sampaikan di sini, taking care of yourself first. Apa-apa pun kita kena jaga diri kita. Taking care tu termasuk juga self care. Bagaimana kita nak pastikan ataupun kita nak identify perasaan kita tu insya-Allah positif. Bukan positif yang toksik Dia ada positif ni ada 2 cara. Satu positif yang toksik. Semuanya positif. Alah okey lah, itulah. Tapi hakikatnya dia pun tak okey. Yang kita nak ialah kita tahu, kita sedar bahawa kita ni adalah hamba Allah. Itu konsep yang pertama. Bila nampak mountain macam ni, gunung gandang ini, kita adalah hamba Allah. Wa'imah siapa pun kita, usahawan ke, bukan usahawan ke, profesional atau tidak, kita adalah hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, kita tidak akan lari daripada ujian. Termasuklah kita terkesan dengan cabaran COVID-19 ini. Namun apa-apa sekalipun kita perlu sayang. Kena rasa sayang pada diri kita. Bila kita ada rasa sayang pada diri kita, kita akan identify. First kali apa emosi dan perasaan kita. Kita akan tanya khabar emosi kita hari-hari. Apa khabar emosi aku hari ini sebelum tanya khabar yang lain. Sebab emosi dan perasaan itu akan menjadi satu benda yang di-anchor kepada keseluruhan hidup kita pada hari tersebut. Jadi kalau bersih hati kita, kita rasa lebih selesa, kita rasa tenang hari itu, kita bukan sekadar menjemput rezeki tetapi kita dapat menyayangi diri kita. Itu the first prinsip yang perlu ada bila saya sebut tentang self care, taking care dan sebagainya. Alright? Jadi ini semua bila saya sebut tentang perkara itu, dia ada kaitan dengan emotion. Jadi prinsipal yang kedua, yang tadi ialah satu, rasa sayang pada diri kita jaga diri kita. Yang kedua ialah apa sebenarnya yang saya sebut tentang emosi. Emotion tu apa? Emotion ni dalam kalangan bahasa Inggeris yang kita ambil depan dia, itu adalah energy. Jadi sebenarnya perasaan itu adalah tenaga yang Allah beri pada kita. Ialah energy. Dan motion yang belakang tu, yang motion yang belakang ini adalah pergerakan. Rupa-rupanya tenaga ni dia bergerak dia keluar masuk dalam diri kita sendiri. Dia moving in and through our body tanpa kita sedar. Jadi sebenarnya kenapa saya katakan energi ni penting? Kerana dia sangat-sangat memberi kekuatan kepada kita untuk survive, untuk hidup. Dan dia membantu kita untuk bergerak secara dalaman diri dan juga luaran, tingkah laku dan sebagainya. Kalau tidak, dia ada dekat situ tetapi dia tidak berfungsi sepenuhnya. Contoh, bila kita dalam keadaan sedih. Contoh kalau kita dalam keadaan sedih, keadaan marah, energi sedih, energi marah, energi benci, tenaga yang penuh dengan dendam tidak membantu seseorang itu untuk berjaya. Sebab itu kadang-kadang datang berjumpa dengan saya sebab saya seorang sukarelawan dan juga seorang kaunselor berdaftar bersama dengan KKM. Saya juga dengan Hospital Besar Melaka, saya juga bersama dengan Malaysia Relief Agency, ada 3-4 dan juga saya ada klinik counselling saya sendiri. Jadi mereka yang datang ini dalam latar belakang yang pelbagai, termasuklah usahawan ke, bisnes ke, pelajar, remaja dan sebagainya. Sebab itu saya katakan
stres ini ataupun pengurusan emosi ini menyeluruh, tidak hanya kepada kata orang dewasa saja, tidak. Bermula daripada kanak-kanak. Kanak-kanak sendiri berhadapan dengan stresnya. Okay, kalau saya bercakap tentang parenting, dan anak-anak saya akan bagaimana cara nak bermain, play therapy tu. Kita rawat anak kita dengan bermain. Sebab sekarang anak kita sibuk dengan gadget kan. Jadi ada cara-cara pendekatan yang tertentu untuk setiap kelompok itu. Right? Dan hari ini saya bercakap dengan usahawan. Bila sebut usahawan, orangnya hebat. Ya, tenaganya, semangatnya, kreativitinya, ideas, cadangan, semuanya sesuatu yang kata orang tu dah sebut usahawan, sesuatu yang best, yang wow, yang gah dan sebagainya. Tapi penting bagi saya ialah emosi itu. Emosi dan perasaan itu, ya. Dan seperti juga orang lain, usahawan ke, bukan usahawan ke, profesional atau bukan profesional akan berhadapan dengan stres. Anak-anak kecil pun boleh cakap kan, stres lah saya stres. Begitu tanya, apa stres tu? Tak tahulah, sedap je cakap. Sebab bila kita rasa kita tak selesa, perkataan yang biasa kita gunakan ialah stres. Kita tak selesa, kadang-kadang apa yang kita nak tak dapat, apa yang kadang-kadang yang menyedihkan pun kita kata stres. Okay? Jadi yang kita sebutkan ialah stres. Kita tidak highlight apa perasaan di sebalik tu. Okay, kerana stres itu adalah tindak balas fizikal yang kita boleh lihat secara tingkah lakunya dan psikologi yang kita tak boleh tengok daripada dalaman. Bila sebab psikologi dikaitan juga dengan hormon, ya, bagaimana bila orang yang banyak stres, ya, kerana stres ini adalah faktor yang boleh membunuh juga dalam senyap, ya. Dia akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam badan. Okay? Sepatutnya hormon yang best, yang membantu kita untuk lebih bertenaga tu dirembeskan. Tetapi because of kita ada isu, kita ada emosi yang dipendamkan, menjadikan yes, perasaan itu memberi tekanan kepada hormon-hormon ini dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam badan kita. Ya, iaitu kadang-kadang kita rasa dia stuck dekat leher kita, dekat bahu, dekat pinggang kan, dekat kepala, migraine, ya, semuanya ada. Jadi perasaan-perasaan itulah yang menyebabkan berlakunya stres. Ya, kita kehilangan tenaga, ya, kita cepat penat, kadang-kadang cemas, panik, ya, orang kata panic attack, tiba-tiba dalam crowd yang ramai macam tiba-tiba kita rasa panik and kita terus berdiri tegak tak tahu apa nak buat, panik. Ya, ada juga penglibatan yang keterlaluan, hyperaktif, nak buat tu, nak buat ni, semua benda kita nak buat. At one time segala-galanya kita rasa kita mampu, tapi at certain time kita terus jadi macam kecil-kecil, terus lari daripada halayak ataupun daripada team kita ataupun daripada perkara yang selalu kita buat. Okay, sama ada kita isolate diri kita yang tidur sampai sebulan tak keluar bilik, kan, tak nak makan, tak nak mandi, segala sudden, tiba-tiba saja. Yang kita pun tak tahu apa yang berlaku pada diri kita. Kita pun macam blur, panik, okay? Dan of course bila dalam keadaan kita tak boleh nak fokus pada satu perkara, mudah berlakunya kemalangan. Ini kadang-kadang kecederaan dan sebagainya sebab kita tak fokus dengan apa yang kita sedang lakukan. Sebab diri kita berada dalam perasaan itu. Perasaan itu, sahabat-sahabat, kadang-kadang kan kita tak nampak tau. Ya? Yang kita nampak sekarang kita stres. Kita nampak sekarang ni kita sedih. Kita nampak sekarang ni kita rasa kita tak boleh fokus. Tetapi bila saya menyelusurinya, menerusi sesi kaunseling dan sebagainya kan Cik Ain, bila kita selusuri keadaan itu sebenarnya bukan faktor itu, bukan di ketika itu. Okay? Klien ini ataupun individu ni telah pun berhadapan dengan masalah ini atau isu ini sejak dia kanak-kanak dulu. Kebanyakan daripada orang dewasa hari ini stuck di zaman kanak-kanak dia. Zaman remaja dia. So doktor, emosi tu daripada zaman yang kita dah pendam lama yes, ke? Yang kita tu masih pendam lama. Kita boleh terbawa-bawa sampai kita dah... Sangat. Nanti saya ceritakan macam mana dia boleh terbawa-bawa dan dia memberi kesan kepada kita sebagai orang dewasa. Cik Ain, saya kira kalau klien saya kan yang usia macam 50-an, 60-an, terutama wanita. Saya nak cakap untuk saya wanita pun dah masuk 50-an. Agak sukar sekiranya tidak dibantu di awal usia, bila dah semakin berusia, semakin sukar dia nak lepaskan perasaan itu. Jadi dah sebati dalam diri dia. Dan itu juga menyebabkan sesi kaunseling tidak berjaya kepada mereka. Dan sebab apa? Satu, suka memberi alasan. Sebab dia dah terseronok tau. Dia dah bukan seronok, sebenarnya dia tak seronok pun tapi dia dah get used dengan keadaan itu.
Contoh kemiskinan masa kanak-kanak, contoh pernah dirogol masa kanak-kanak, pernah diliwat masa zaman kanak-kanak. Okay? Dan sekarang dia berhadapan dengan isu, contohnya isu depression. Dia tak jauh Cik Ain. Kalau apa yang kita buat masa zaman kita kanak-kanak atau remaja dulu, ya, mungkin orang tak tahu, tak ada siapa pun tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni cerdik, kita pandai untuk sembunyikan, tetapi emosi dan perasaan kita tak pandai. Dia tak pandai nak sembunyi. Okey, yang itu yang bila kita pendamkan sedikit demi sedikit, dia bukan semakin hilang tau, dia semakin bertambah-tambah. Apatah lagi kita tak dapatkan bantuan. Dan kemudian kita menceburi bidang-bidang profession sebegini. Yang mencabar, ya, yang kata orang tidak uncertain, yang kita tak pasti lagi, ya. Jadi perasaan-perasaan energi yang dibawa tu kadang-kadang tidak membawa kepada orang kata aura positifnya, rezekinya. Kadang-kadang tak payah jauh, non-verbal kita. Bila ada pelanggan, kita punya intonasi suara, cara kita berkomunikasi dengan suara macam kita nak marah, sebab suara tu daripada dulu. Kita marah pada orang lain tapi kita hidup dengan suara kemarahan tu sampai kita dewasa. Jadi nak bercakap dengan orang payah, nak senyum, ketat, macam mana rezeki nak masuk? Belum lagi lain-lain bila kita nak approach customer pun, customer vibe yang kita bagi tu. Sebab itu saya kata psychological ni tak nampak. Vibe yang kita beri pada orang tu tidak membantu untuk kita meningkatkan bisnes kita ataupun apa jua keadaan yang kita buat. Bayangkan seorang klien saya 26 tahun bekerja. 26 tahun bekerja, tidak ada kawan baik. Tidak ada kawan baik ni bukan pergi shopping ke apa tau. Nak makan dengan dia pun orang tak nak. Bayangkan 26 tahun bekerja. Kalau kita kan kawan tu lah yang paling best, office mate kita kan, terutama kalau Friday ke kan, dapat kita berjalan-jalan sikit, rasa macam release sikit, nak minum kopi dengan kawan. Tapi individu ni tidak ada sesiapa. Bila saya menyelusuri keadaan itu, dia penuh dengan dendam, marah dengan kemiskinan, marah dengan ayah dia sebab arwah ayah ni pukul mak depan mata mak ni berdarah-darah, ya, jadikan dia benci dengan ayah tu sehingga dia tidak mahu berumah tangga. Bayangkan bagaimana dia nak deal dengan lelaki. Customer kita lelaki tapi kita benci dengan lelaki. Macam mana you present yourself? Macam mana you nak convince orang supaya beli produk you? Sebab you sendiri tak comfortable dengan customer you. Okey, jadi perasaan itu terpaksa dibuang. Ya, perlu dibuang dan mesti kita lepaskan. Kerana itu semua takdir kita. Takdir ini benda yang dah berlaku pada kita. Bila saya bawa balik kepada keadaan itu, saya kata waktu itu dia kanak-kanak. Dia memang tak mampu nak tolong mak dia. Cuma dia kata satu keadaan paling menyedihkan, dia kata bila mak luka-luka dia akan ambil minyak untuk buang darah mak tu, lap. Benda yang sangat tragis. Ayah sendiri atau tuan-tuan, itu keadaan dia. Okey, sehingga dia benci dekat ayah tu, sakit hati menyampah dan dia generalizekan kepada semua lelaki. Tidak ada trust pada lelaki dan etc. lagi. Jadi perasaan itu, ya, takdir itu telah pun untuk dia. Ya, tetapi keupayaan dia, kemampuan dia ketika itu dia tak ada kemampuan. Tetapi dia pendam perasaan tu. Dia tak lepaskan dan dia tak maafkan diri dia dan diri dia yang tak mampu nak tolong mak dia dan diri ayah dia yang buat sesuatu yang menyakitkan pada mak tadi. Jadi jawapannya ialah perasaan dendam, perasaan benci dan sebagainya. Jadi perasaan itu semua tidak langsung membantu klien saya ini untuk menjadi pegawai yang bagus, jawatan tinggi. Tetapi bayangkan semua orang tak suka. Sehingga bila dia melukis tu, dia kata, doktor tengoklah muka saya pun tak ada muka senyum. Dia mengaku sendiri. Ya, kalau saya tengok dekat cermin muka saya macam ni, kan? Tak cantik lah, sudahlah memang tak cantik. Dia akan kutuk diri dia. Dia tak nampak pun sesuatu yang baik tentang diri dia. Okay, tiga dan dia ada penyakit sawan. Itu fizikal lagi. Jadi sebenarnya sangat penting untuk pengurusan emosi dan perasaan, ya, kita yang dah dewasa ni ke, yang dewasa tua macam saya ni ke, ataupun yang masih remaja, ataupun kepada anak-anak kita, ataupun kita sendiri yang mungkin pernah mendera, ya, yang kita memang ada habit dan sedemikian. Okay, dalam keadaan pandemik ini, saya punya memang macam Cik Ain kata, saya hari-hari dapat call. Hampir setiap hari dapat call. Untuk urusan depression, untuk urusan nak bunuh diri, untuk urusan self-cut dan sebagainya. Untuk semua keadaan. Okay, jadi bagi saya perkara ini sangat penting, ya, untuk kita uruskan. Ya, dan dia ada kaitan dengan, yes, mental health matters.
rasa malu, ya, rasa takut, okey. Dan bila dah keadaan macam tu, macam ni klien saya tadi, dia memang tak akan berubah. Dia kata, doktor, bila saya mula, seolah dia kata dia dah 2 bulan tak kena sawan, tapi bila dia nakkan sesi, jadi bila buat sesi, of course kita akan balik ke zaman lampau di mana dia stuck. Kerana apa? Balik ke zaman lampau disebabkan dia tidak boleh move on. Prestasinya rendah, dia dirujuk kepada saya oleh satu organisasi besar. Okay, kerana dia seorang pegawai tidak dapat melakukan jawatan yang sepatutnya dia lakukan. Jadi prestasi rendah. Jadi bila keadaan tu berlaku, dia tak boleh move on. Saya terpaksa bawa dia ke belakang untuk dia cari semula diri dia. Sebab dia dah lost. Dia dah hilang diri dia. Dia tak nampak keupayaan dia. Dia tak boleh tengok keunikan dia. Dia rasa dia useless. Dia rasa dia tak berguna. Dia rasa dia tak cantik. Dan. Semuanya tak. Jadi bagaimana nak tingkatkan prestasi? Kalau kita penuh dengan rasa yang sedemikian. Okay, dia ada kaitan dengan mental health issue kita. Okay. Jadi bila sebut tentang perkara tu, ini vaksin minda saya yang pertama. Dalam diri kita ni ada 3 perkara penting. Ya, pertama sekali ialah minda fikir yang selalu kita pentingkan. Kita tak sangat pentingkan minda emosi. Kita rasa fikir terus bertindak. Betul tak? Kita fikir, kita bertindak. Emosi entah hilang ke mana. Kerana bagi kita emosi tu tak penting. Emosi tu leceh. Emosi tu simpan je lah, nanti dia okey. Jawapannya tidak pernah okey. Okay, dan jika anda tidak melayan perasaan minda emosi itu, dia akan memberi kesan kepada minda fikir kita sekaligus kepada minda tindakan kita. Okay, jadi minda fikir itu ialah bagaimana kita melihat dunia. Tak payahlah dunia besar-besar, maksud saya persekitaran anda, kehidupan anda. Okay, organisasi kita, apa yang kita lakukan, aktiviti kita, keluarga kita, diri kita, bagaimana anda melihat? Bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita melihat sesuatu, ya, bagaimana kita menilai, bagaimana kita menjelaskan dan menentukan keadaan itu. Itu semua minda fikir. Ya, minda fikir ini bermula daripada minda emosi kita. Cara mana kita menguruskan emosi kita? Kita berinteraksi dan komunikasi, bukan dengan orang ya lagi, dengan diri kita sendiri. Apa self talk kita? Apa inner self kita? Okay, yang kita selalu bercakap dengan diri kita. Adakah kita selalu kutuk diri kita? Adakah kita tak nampak kebaikan kita? Kita malu nak puji diri kita sendiri, malu untuk tepuk bahu kita, peluk diri kita, tanya apa khabar emosi kita? Atau memang tak pernah kisah pun? Jadi kalau kita tidak ada sense of love and belongings dengan diri kita, bagaimana minda fikir kita untuk bantu diri kita berjaya dan sebagainya? Okay, dan bila sebut tentang minda emosi, minda fikir, ada minda tindakan. Kalau minda emosi kita clear, kita positif, ya, kita selalu tanya diri kita, bila ada kegagalan kita terima itu sebagai satu pengalaman, bukannya kata orang memang 100% aku dah tak boleh buat. Habislah hidup aku, no. Okay, bila selalu ya, bila saya berhadapan dengan keadaan, sebab saya ni bermula sebagai pegawai kerajaan. Tetapi Allah pilih saya untuk keluar daripada kementerian pada ketika usia saya 30-an. Di ketika itu saya tidak pernah terfikir untuk melakukan perkara begini hari ini. Saya manage klinik kaunseling saya sendiri, saya cari klien dan nampak saja hidup di Kuala Lumpur. Ya, klinik saya di Setiawangsa, di Wisma Rampai, Wangsa Maju. Memang dekat, memang dalam Kuala Lumpur. Nampak saja kita kata, oh mesti ada kata orang awareness, maksudnya kepekaan. Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya begitu sukar ya. Sebab tu saya kata nak penetrate kepada masyarakat, nak memberikan awareness pada masyarakat tentang kepentingannya emosi ni. Saya nak dia orang urus emosi sendiri. Bukan mudah. Apatah lagi bila saya membawa satu pendekatan seperti kanak-kanak. Memang kanak-kanak lah. Okay, orang kata, apa ni doktor, you bawa so kita orang main-main benda ni, such a waste lah, buang masa je doktor. Dan pelbagai lagi, ya, kata orang tu kata-kata yang, yelah kalau ikutkan saya pun boleh masuk dalam depression juga lah kan, Ain kan. Sebab dah lah kita seorang-seorang dan saya tidak ada langsung kata orang tu pengalaman menjadi usahawan, ya, meniaga ni memang tak pernah terlintas. Tetapi alhamdulillah saya mendapat sokongan daripada suami. Ya, sebab suami dah lama dalam dunia perniagaan, tetapi memang dia tidak pernah mengizinkan saya sebelum ini. Memang muka saya ni chop, muka makan gaji lah. Okay, tekan-tekan BSN tiap-tiap bulan tu adalah duit. Saya tak tahu macam mana
struggle-nya. Tapi disebabkan ujian-ujian Allah tu, saya kata takdir untuk saya terpaksa keluar ya daripada kementerian dan struggle dengan Allah hanya bagi saya modal ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu melukis, ilmu mewarna, ya. Benda-benda yang sedemikian kerana Allah tahu kehidupan saya, masa lampau saya, masa kanak-kanak saya sangat tragis dan saya ada kekuatan untuk bangkit tanpa ada orang yang faham saya, cuma saya ada orang yang menyokong saya. Kita nak dapat orang faham kita bukan mudah ya Ain. Betul. Kan? Kita Penting ke orang macam ada orang yang menyokong kita, which is kita dalam keadaan stres ke. Sometimes ada orang macam dia stress, dia macam kau jangan kacau aku, macam tu. Ada orang yang macam please support me, benda yang macam tu. Is it different orang, different cara ke, ataupun memang sebenarnya perlu ada support? Ataupun biarkan dia sendiri? Saya suka dengan bila Ain kata different orang, different cara. Betul, setiap orang takkan sama caranya, tetapi setiap daripada kita ada peranannya. Pak, boleh ambil yang tu? Okay, setiap orang ada cara dia. Cuma hari ni katalah kalau saya bawa modaliti melukis, kita panggil lah ni modal kan. Saya panggil sedap sikit modaliti melukis dalam pengurusan emosi ni. Tetapi ada orang dia tak suka. Jadi saya tidak boleh kata orang tu memaksa seseorang untuk ikut apa yang saya bawa. Cuma ini cadangan. Ini adalah pilihan. Dalam kaunseling ini adalah pilihan. Bukan sesuatu yang wajib. Tetapi saya melihat kepada manfaat ilmu itu. Okay, bila saya dapat membantu ramai kalangan individu yang boleh move on selepas beberapa lama stuck, selepas hampir setahun tak boleh nak tidur. Ya, baru-baru ni saya dapat klien yang dia bersyukur sangat sebab dia dapat semula rasa tidur setelah setahun lebih tak boleh tidur. Bayangkan tak boleh tidur tuan-tuan dan puan-puan, bukan satu perkara yang kata orang kita boleh pandang enteng lah ya. Kalau tak boleh tidur, of course ada kaitan dengan emosi, dengan minda fikir dan daya tindak kita. Ya. Jadi bila sebut tentang perkataan itu, ada orang yang bila dia dalam keadaan stres, jangan ganggu aku, dia semua, it's okay. Kita berikan, kita respect hak dia. Tetapi bukan sekali kita jumpa dia kan, kalau misalnya kawan-kawan kita ataupun family members kita ya, ataupun kita punya gang, kita akan jumpa lagi. Dan ketika itulah juga kita perlu lakukan peranan kita as khalifah Allah. Hamba Allah ni dah diuji Allah dengan rasa stres dan sebagainya. Ketika itu kita akan switch kita punya peranan sebagai khalifah Allah. Kita yang ketika itu Allah tak uji kita untuk rasa stres, kita rasa kita okey, kita rasa kita tenang, kita sihat, kita positif. Why not? Kita jadikan itu sebagai satu jariah kita. Memberikan telinga kita untuk mendengar permasalahan dia, apa yang dia nak sharekan. Kalaulah kita ada tools hari ini, minta dia lebih mudah untuk dia selesaikan apa yang sepatutnya dia hadapi keadaan itu. Okay, jadi perlu ada sokongan. Mereka yang berhadapan dengan stres, dengan anxiety, depression dan sebagainya, perlu ada sokongan. Mungkin orang yang menyokong tu tak faham. Ya, tetapi dia ada kata orang tu alternatif ataupun dia ada keinginan. Itu tindakan kita tadilah. Ya, untuk membantu dia tadi. Jadi setiap daripada kita ni ada ujiannya masing-masing. Ya, ada kekuatan kita masing-masing. Okay, sebab itu penting bila kita bersama dengan kelompok kita atau family members kita ya, mungkin kita sesama golongan kawan-kawan usahawan kita, tanyakan khabar dia, share apa yang dia rasa dan pada masa yang sama jaga kerahsiaan. Ya, ini satu lagi kadang-kadang kita suka kan kata orang tu buat lawak, bercakap mulut lepas saja dalam keadaan-keadaan sebegini, tolonglah. Kalau tak ada apa-apa benda yang penting, tak payahlah kita cakap. Kalau kita tahu bila kita cakap tu hanya bertujuan untuk menyakitkan dia, kita melawak tapi lawak kita tu pedas, contohnya tentang kematian. Kan? Sebab saya pasti ramai dalam kalangan kita kehilangannya, orang-orang yang kita sayang. Even saya juga adalah COVID fighters since Raya Adha lepas. Satu keluarga saya ya positif dan ketika itu jugalah ketakutan ya, anxiety untuk kematian itu datang. Dan saya pun memang stres. Memang tidur pun dengan telekung. Sebab saya bimbang bila-bila saja Allah akan ambil dan saya tak nak orang jumpa saya dalam keadaan saya tidak menutup aurat. Lah kita dah tidur kan dalam bilik. Jadi saya pakai telekung. Saya kena make sure saya pakai telekung bila saya tidur. Sampai macam tu sekali. Pernah sampai tahap level of kata orang tu anxiety of death datang pada saya. Okay. Jadi bila kadang-kadang macam tu tentang kematian, kehilangan, sakit, ya, please kita jangan mudahlah, ya, jangan ambil mudah apa yang nak keluar daripada mulut kita ni suka-suka je.
Jadi benda tu sangat-sangat penting bagi saya. Lagi kalau kita nak melawak tentang keuangan, okey, tentang sumber-sumber rezeki, kalau ada lebih nak belagak semua tak perlu. Ada lebih kita beri pada orang lain juga. Kita berkongsi rezeki. Nak dapat rasa itu, kita mesti ada minda emosi yang positif. Okay, kita bercakap self talk kita dengan Allah Subhanahu Taala, dengan diri kita sendiri. Ya, bila kita kena kata orang tu kena reject. Ya, contohnya proposal saya kena reject. Pastinya saya sedih sebab saya tak tahu bagaimana nak pasarkan proposal, dan training adalah perkara pertama yang akan di-slash daripada department, organisasi dan sebagainya. Ya, jadi memang tak penting. Itu first benda yang akan dibuang. Of course kami trainer semua terkesan. Memang jatuh pada depression, memang ada. Okay, jadi bagi saya itulah peranan kita sesama kita untuk bantu rakan-rakan trainer saya, ya, dan juga usahawan-usahawan yang lain. Kita bantu, kita bangkitkan semula apa yang kita boleh lakukan untuk membantu. Kerana itulah minda tindakan kita. Sebab apa kita rasa sedemikian? Kerana minda emosi kita positif. Kita dapat merasai apa yang mereka juga rasakan. Ya, kita nak berkongsi rezeki yang ada, kita nak berkongsi ideas. Kalau mungkin kita pun sama-sama brainstorm apa yang boleh kita lakukan, ya. Apa yang kita nampak tentang keunikan kita. Kalau kita tak pernah nampak kita ni elok, kita ni hebat, kita ni bagus, bila nak rasa macam tu, ni riak kan, ni ujub kan? No. You mesti ada rasa itu, baru datang kekuatan you punya inner strength itu, kekuatan dalaman. Kalau semua you rasa ni kan ujub, kita sendiri yang bercakap dengan diri yang kita macam tu, mana kita nak nampak potensi kita? Allah yang jadikan kita tu maha segala-galanya. Ingat Allah nak buat kita cincai-cincai ke? Tak akan pun. Tapi kita ni yang sebagai hamba Allah ni yang tak sedar diri. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah uji kita sebab Allah nak tengok bagaimana kehidupan kita dekat ke dunia ini. Macam mana tawakal kita pada Allah, macam mana doa kita, macam mana usaha kita. Dan bagaimana selepas kita berusaha tu kita bergantung harap pada dia. Saya bercakap tu based on pengalaman saya yang zero. Saya pegawai kerajaan daripada awal lagi. Tiba-tiba saya kena keluar. Saya hanya pencen wajib pilihan, tak tahulah wajib ke pilihan, dalam masa 3 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Pukul 2 saya sampai, pukul 5 saya dah settle, keluar dengan kad pencen. Besok tak payah datang kerja. Sedangkan ketika itu hutang saya berlambak-lambak. Dan saya tak ada ideas, masak tak pandai lah, kata nak buka kedai tak tahu apa benda pun tak ada. Yang saya tahu setiap bulan tekan-tekan adalah RM1,000, RM2,000 tu untuk saya survive. Bayangkan. Tetapi memang saya depressed. Saya jatuh depression hampir 3 bulan. Saya menangis, saya tak tahu di mana saya nak bermula. Saya hanya nak hantar borang, tetapi atas hamba Allah yang saya pun tak kenal, dia uruskan terus. Disebabkan alasan-alasan kesihatan saya. Dan ketika itu saya bangkit, ya. Saya bangkit, saya meraung, saya menangis. Apa je lah yang orang-orang di PEP saya pun buat juga. Dalam bilik yang gelap, ya, bagaimana saya mulakan dengan movement untuk bangkit. Ya, selepas saya jatuh, saya tak boleh bergerak, saya tak boleh bangun, ya, dengan vertigo, dengan thyroid, segala-gala penyakit datang. Sekaligus Allah bagi. Dan Allah nak tengok bagaimana saya bangkit. Dan hari ini alhamdulillah saya rasa sangat-sangat bersyukur Allah uji saya, dan dengan ilmu Allah inilah, saya bukan sahaja untuk sumber rezeki saya, tetapi saya dapat bantu orang lain. Okey? Jadi sebenarnya benda tu penting untuk kita hayati dan kita melihat ibrah, melihat hikmah dalam setiap perkara. Bukan mudah nak cakap, bukan berlaku dalam setahun dua, bertahun-tahun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya lakukan ialah bila berhadapan dengan keadaan itu, satu perkara ialah saya membuat luahan. Okey? Sebab bila sebut tentang apa yang saya nak bawa sekejap lagi, saya nak kongsikan terapi seni. Terapi ini adalah rawatan. Saya merawat klien saya menggunakan seni. Apa sahaja modaliti ataupun aktiviti yang boleh membantu klien saya membuat luahan. Contoh di klinik saya ni adalah melukis, mewarna, main pasir, kita gunakan clay tanah liat, ya, kita gunakan toys. Kalau dapat buat dekat luar, kita bermain dengan pasir betul-betul tu, kita gunakan clay ataupun tanah yang memang basah tu, ya, untuk bantu klien. Jadi syukur tuan-tuan dan puan-puan kalau anda tidak diuji Allah sampai setakat itu. Bukan mudah. Depression itu real, is real, sangat-sangat real. Dan kesakitannya, kesengsaraannya, kepiluannya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tetapi mampu dinampakkan menerusi warna-warna sebegini. Ya, jadi
Terapi sini ni merujuk kepada perluahan. Kalau ada masalah, ada stres, ada sebagainya, anda perlu meluahkan. Kita ni suka meluah dengan orang, kan, cari kawan nak bercakap. Lepas tu tak lama lepas tu kita pula jadi panik. Bila cerita dengan A, B, C, D, E semua tahu. Kan, dah mula lagi kita lah jadi macam datang bertambah-tambah pula. Okay, jadi hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan untuk lihat kepada sesi self-art therapy. Buat sendiri. Sayang diri kita sendiri. Pujuk diri kita sendiri. Bangkit untuk kita. Bukan untuk orang. Ya, jangan kata saya rasa happy doktor, saya dapat happykan mak saya, anak saya. No, you kena rasa happy tu dalam diri dulu. Baru you boleh dapat happykan orang lain. Kalau you happykan orang lain, diri you merana, what for? Dia tidak membantu apa-apa. Orang lain, okay fine. Yes, orang lain suka. Tapi dia tak bantu kita tau. Malahan lepas tu kita pula rasa, Allah mak, rasa sedihnya. Lepas tu orang tak cakap terima kasih pula. Orang tak hargai kita pula. Allah, sakit hati. Geram. Sebab effort kita dah buat macam-macam. Tapi orang rasa macam biasa-biasa je. Apa yang anda rasakan dekat situ? Kemana perasaan anda pergi? Okay? Dan dalam proses membuat luahan itu adalah proses healing, proses sedang berlaku. Proses penyembuhan. Okey, bukan demam sahaja kita makan ubat, tetapi asbab daripada demam itu kita rasa apa? Badan kita panas. Kita rasa tak selesa. Kadang-kadang kita demam tu because of kita mungkin trauma. Kita kehilangan orang yang kita sayang sampai demam-demam panas. Yang dirawat ialah demam panas. Kita bagi air supaya dia sejuk, bagi Panadol, buat apa. Tapi perasaan kita di mana? Di mana trauma tu pergi? Dan katalah anda seorang usahawan. Okay, anda pun tak sabar nak mulakan. Okay, anda kehilangan seseorang ni, tak settle lagi, demam pun okey. Kemudian bila kita pergi kepada halayak dengan perasaan trauma yang tak settle tu, rasa sedih tak settle, rasa murung, ya, kehilangan orang yang kita sayang, macam mana you nak berhadapan dengan you punya customer? Macam mana ideas untuk tingkatkan you punya marketing, bla 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 tu semua? Tak nampak. Sebab kita sekejap kan teringat, sedih balik, tengok kadang badan rasa tak tentuar. Kan orang selalu kata trauma lah, ya, body ya. Kadang orang kampung kata dia body mayat tu, body mayat ambil lah air tanah bagai. Itu usaha kita. Tapi sebenarnya perasaan itu yang tidak ada siapa nak faham dan tak ada siapa outlet untuk dilepaskan. Untuk dia terima bahawa orang yang dia sayang dah tak ada. Yang dia boleh lakukan ialah dengan doa, menziarahi pusara dan berikan yang baik-baik. Mungkin kita wakafkan dia, kita infakkan dia. Itu buat kita happy tapi kita tak sampai tahap tu. Sebab kita masih terkurung dengan rasa sedih dan tak ada siapa pun kisah pasal kita. Right? Jadi itu yang penting untuk kita settlekan. So, masa kita pun dah tak banyak kan lain. So let's wellness with rest, ya, dan juga be yourself and trust the process. Okay, kerana petang ini mungkin contengan-contengan anda sekadar contengan sahaja. Okay, dia tidak akan berlaku jam ni. Masa ini berlaku tiba-tiba berubah je. Siapa saya? Saya juga diuji Allah. Okay, saya hanya gunakan ilmu pinjaman Allah ni untuk bantu anda semua. Berdepan dengan masalah itu. Berdepan dengan perasaan di sebalik masalah itu. Supaya insya-Allah bila anda terima masalah itu, rasa-rasa yang tak best tu pun dia hilang, dia pergi. Bersama dengan terimanya kita, bila dia pergi, Allah masukkan yang positif. Barulah kita nampak redanya kita, ya, barulah kita nampak hikmahnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan hari ini buat, hari ini dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Itu kerja Allah. Ya, bukan kerja kita. Jadi kita jangan paksa Allah untuk settle apa yang kita nak kehendak kita jam ni, kita nak jam ni mesti dapat. Siapa kita? Alright? Jadi penting untuk anda rasakan apa sebenarnya rest session sekejap lagi. R stand for reveal. Jadi kalau anda stres, anda ada perasaan yang anda pendam, kena reveal, kena luahkan, kena dedahkan perasaan itu. Dan hari ini saya tak suruh anda cari orang. Tak payah cari orang, penat. Sebab kadang-kadang feedback yang diberikan lagi menyakitkan. Ya, yang akan faham itu ialah kita. Kita yang sakit, kita yang sedih. Kenapa nak dapatkan kata orang tu verifying daripada orang? Orang bilang kata betul kau sedih. Itu ke yang kita nak? Sedih tu sedih kita. Allah uji kita bukan uji orang. So kita berdepan dengan masalah itu, dengan kesedihan itu. Kita revealkan rasa sedih itu and kita reflect. Bila kita meluahkan, proses itu bergantung kepada anda.
Sama ada anda nak conteng macam ni ke? Okay. Anda nak conteng macam ni ke? Sebab marah, sebab geram, sebab proposal kena reject, sebab customer tak settle-settle lagi, tak confirmkan lagi kita punya ordering dan sebagainya. So kita lepaskan dekat sini. Ya, tak perlu nak cantik-cantik. Ya, sebab yang kita luahkan ni benda-benda yang marah, benda-benda yang tak best, yang tidak bantu kita. Okay? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa pun rasa sekarang, you just sempoi je. Lepas macam ni, hopefully you dapat penuhkan dia. Okay, dapat penuhkan dia. Okay, ambil je apa-apa warna yang mewakili apa yang anda rasa. Hari ni saya pelbagai macam-macam rasa. Sebab penat ada, excitednya ada, dia ada negatif, dia ada positif kan. Semua ada dekat sini. Jadi saya rasa macam, wow, alhamdulillah lah, seronok. Okay, rasa kadang-kadang diuji Allah pun rasa seronok. Sebab kita dapat sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu kita mampu untuk melaluinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, contengkan saja. Okay, kerana warna-warna yang kita pilih, saya pilih warna coklat, warna brown ni. Saya pilih juga warna orange and saya pilih warna hijau adalah warna-warna saya. Warna-warna saya yang saya boleh dah, sebab saya mewarna, melukis dan sebagainya dengan modaliti ni dah lama. Jadi dah sebati lah, alhamdulillah. Allah kurniakan nikmat yang sangat-sangat hebat. Okay, ilmunya yang sangat-sangat luas. Okay, jadi 4 warna ni saya pilih dekat sini. Okay, dekat sini. Alright. Jadi contengkan saja. Cara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan, bila lepas saya menyonteng ni, saya pun bacalah balik. Apa yang aku buat ni? Kadang-kadang tak tahu apa makna ujung pangkal pun. Kerana saya sekadar untuk, ya tadi rasa macam nervous. Lepas tu rasa penat. Lepas tu alhamdulillah Allah bagi job pula di bawah MAIS. Okay, ada rumah perlindungan untuk gay, ya, untuk lelaki MSM ni, men sex man ni, sama dengan saya salah seorang penaung kepada satu NGO itu. Jadi MAIS berikan saya kontrak selama setahun untuk bantu mereka, alhamdulillah. Jadi excited ni pun ada. Kemudian dapat balik pula ke negeri Johor yang saya cintai ni. Okay, lagilah saya rasa excited. So kuning ni adalah warna celik akal saya. Okay. Jadi saya contengkan semua rasa tu. Jadi bila kita membuat luahan, okay, proses ini, yes, kita buat saja. Tak perlu kita nak jawab apa-apa soalan pun. Ya, proses ini proses yang sangat soothing bagi saya. Saya boleh wild, saya nak jadi marah, saya nak jadi geram, ikut suka saya lah. Ini lukisan saya, peduli apa orang nak kata, bukan saya nak jual. Sebab ini adalah tools, adalah medium perluahan saya pada hari ini. Okey, nampak jadi macam ini. Tak ada apa pun. Tetapi dia sangat bermakna bagi saya. Okey, bila berkaitan dengan emosi dan feeling saya dekat sini. Bagaimana rasa syukur saya lebih energetik. Bila sebut hijau aja saya terbayangkan suasana yang sungguh indah. Di pagi hari, dah lama tak pergi jogging, tak dapat nak hiking, ya. Itu kerja saya lah dengan alam, itu satu benda yang sangat-sangat saya suka, mendekatkan diri dengan alam. Warna kuning inside saya rasa syukur, ya, sebab saya dapat bertahan, okey. Dan juga tuan kedai tak jadi nak naikkan sewa, semua tu benda-benda yang kita syukuri. Bila kita melalui proses ini, you akan rasa, ya Allah, syukurnya, baiknya Allah tu pada kita. Ya Allah, at least kita kata, ya Allah, baiknya engkau, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku stuck. Allah tu sentiasa di depan, bukan orang lain. Ya, sebab saya melalui keadaan itu, tuan-tuan perempuan, macam mana saya nak pasarkan modul saya bawa modul yang agak berbeza dengan orang lain, bagaimana saya nak convincekan, nak yakinkan customer saya tentang modality ini sesuai untuk semua orang, bukan mudah. Dan tahun ini adalah tahun ke-9 saya. Dan saya masih lagi seperti ini. Dan saya bersyukur yang masih boleh survive walaupun tak adalah dah 3-4 bulan klinik saya tak beroperasi, tak ada lagi bersemuka, kebanyakan klien suka bersemuka, ya. Tapi dah teruk sangat, mereka terpaksa terima jugalah untuk atas talian. Kita syukur dulu. Walaupun yang kecil, saya syukur dulu. Ya, sebelum Allah bagi yang lebih besar lagi. Dan ketika kita menconteng ni, tuan-tuan dan perempuan, sensory, deria kita. Sebenarnya kita ni dah ditidurkan sebelum dapat COVID-19 lagi. Senang saya nak cakap macam tu. Kita sibuk, takut nak ditidurkan kan. Bila kita kena COVID tu, ya Allah, janganlah sampai kena aku ditidurkan. Itu fizikal kita nampak ditidurkan. Perasaan kita ni, sebab daripada
mungkin sesuatu yang kita sentap, sesuatu yang kita koyak since kita kanak-kanak lagi. Sejak itu sensori kita dah ditidurkan. Saya sendiri ketika usia 7 tahun, cikgu lukisan saya kata, Rafidah, kenapa bodoh sangat lukis lukisan ni? Dah lah buruk, bodoh. Saya ambil perkataan bodoh. Dan ketika itulah sensori saya terus stop. Saya tak tahu nak appreciate lukisan itu, saya tak tahu nak appreciate ilmu Allah ni dan saya stop dengan melukis. Bila nampak cikgu lukisan, tanpa sebab, tanpa apa-apa, saya akan lari, saya akan benci mata pelajaran itu. Kerana di usia 7 tahun, cikgu kata saya bodoh, saya buruk dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Ketika usia saya 30-an, 40-an, 30-an nak masuk 40, saya buat PhD, Allah kurniakan saya dengan ilmu melukis. Bayangkan ketika darjah 1 usia 7 tahun sehinggalah 37 tahun lah ketika itu. 30 tahun tuan-tuan dan puan-puan saya bawa rasa benci, rasa menyampah, rasa dendam pada cikgu tu. Muka cikgu tu saya tak ingat. Cuma saya dengar suara. Sebab sensori kita ni ada kaitan dengan sentuhan. Sebab tu kalau kita pukul anak kita, klien saya pernah tanya, doktor saya pukul anak saya umur 4 tahun. Sekarang dia dah 30 tahun doktor, dia boleh ingat. Jawapannya dia ingat. Kenapa dia ingat? You pukul dekat mana? Dekat belakang dia atau kat tepi. Sensori itu yang zap. Yang tangkap dia. Yang lain semua tidur. Dan itu juga akan jadi modal untuk dia balas dendam bila dia besar. Yes. Dan sekarang ini yang puan dapat rasakan. Anak puan tak dengar, puan rujuk dia because of dia ada masalah dengan boyfriend dia, berkedudukan, kena pukul dengan, bayangkan, kerana the lack of love. Dia lack of attention. Dia tak rasa mak dia sayangkan dia. Ketika 4 tahun, buang air besar. Mungkin stool dia, najis dia tak masuk dalam bowl tu. Mak pukul, anak blur. Muka budak 4-5 tahun, dia kata kenapa pukul? Dia mungkin masa tu dia tak tahu nak cakap apa, tapi perasaan itu tersentap. Sehingga dia dewasa. Dan bila dewasa, dia kata doktor, ni si anak pula bercakap pula doktor, boyfriend saya pukul saya boleh terima. Tak sakit sebagaimana mak saya pukul saya masa 4 tahun. You nak cakap apa? You nak cakap apa dengan keadaan itu? You nak defend diri you macam mana? Dan mak tu bercakap dengan saya. Boleh ke dia ingat doktor? Masih lagi tak nak mengaku. Masih lagi tak nak minta maaf dengan anak. Masih lagi penuh dengan keegoan. So how do you feel that situations? Dan apa yang anda boleh bayangkan anak itu? Dan dia sanggup saja bagi segala-galanya untuk lelaki. Dia bukan calon-calon orang, seorang pegawai eksekutif, gaji beribu-ribu, duduk dekat kondominium. Tetapi memelihara lelaki yang drug addict. Tiap-tiap hari kena bagi RM10 untuk minyak motor dan sebagainya. Kerana apa? Kerana lelaki itu tidak akan tinggalkan dia. Dan dia tak nampak bahawa lelaki itu mengambil kesempatan. Bagi dia, itulah tanda sayang. Bagi dia, itulah tanda perhatian. Kerana dia tak dapat ketika di usia 4 tahun. Mungkin kalau mak tu dapat sebab dia dah stuck, dia dah ditidurkan. Saraf dia dah ditidurkan ketika dia kanak-kanak. Jadi tak boleh nak appreciate yang lain. Right? Dan semua perasaan itu hari ini kita simpulkan secara tangible. Jelas dan nyata pada lukisan ini. Hakikatnya, okay, proses ini sebenarnya membantu kita untuk membuat interpretasi. Kita yang interpret, okay, lukisan kita sendiri. Kita yang membaca perasaan kita sendiri, bukan orang lain. Okay, jadi sebab itu saya kata, bila anda memberikan lukisan ini pada orang, beribu orang, setiap orang akan memberi interpretation yang berbeza. Semakin lama anda mendapat interpretasi itu, semakin sakit hati. Kerana dia tak match dengan minda emosi kita. Dan juga minda fikir kita. Sebab itu sukar untuk kita dapat orang yang faham. Yang faham kita siapa? Kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena terima apa yang Allah beri. Bila kita terima apa yang Allah beri, kita tahu, kita besarkan kasih sayang Allah. Meskipun benda tu menyakitkan. Meskipun benda tu struggle untuk kita. Kerana kita ada kasih sayang Allah. Allah dengan kita. Susah cakap dengan Allah. Tak dapat apa cakap dengan Allah. Tapi bukanlah dah bercakap tu duduk, tunggu. Tidak. Kita kena buka. Di situlah minda fikir dan minda tindakan itu synchronize dengan minda emosi.
dan menyebabkan kita ada strategi apa yang kita nak buat. Okay. Jadi kalau sahabat-sahabat dah meluahkan, conteng je apa-apa, tak apa, tak payah susah-susah pun. Tak payah nak baca apa-apa. Bila anda dah rasa ready, anda dah rasa okey, tuliskan satu perkataan. Letaklah besar-besar ke kecil-kecil terpulang ya, sebagai conclusion kepada apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat ya masa proses itu. Apa-apa je perkataan. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, nak tulis Jawi pun boleh. Orang Johor ni memang best tulisan Jawi dia kan. Jadi anda boleh tuliskan. Okey. Tengok balik apa yang kita dapat contoh. Dan kita akan masing-masing tulis apa perasaan yang anda dapat. Lihat balik kepada warna. Lihat kembali kepada objek. Sekiranya objek ni sesuatu yang jelas lah. Mungkin tiba-tiba anda lukis nampak macam rumah, ya. Anda nampak macam muka orang, anda nampak macam pokok dan sebagainya. Ataupun anda lihat kepada lorekan yang abstrak, image. Mungkin warna-warna kita ataupun garisan-garisan, ya, itu image yang lahir daripada luahan perasaan kita. Semua ni sebenarnya datang daripada subconscious. Daripada zaman-zaman yang kita pendamkan dulu. Dia sikit-sikit. Belajar untuk lepaskan sedikit demi sedikit. Ya, sebab bila kita melepaskan sedikit demi sedikit, kita tak tarik handbrake 100% macam tu, kita kata brake kaki kita kan pelan-pelan dulu, dia tak mengejut. Kita tak terhujat. Okey? Jadi kita buang sikit-sikit. Bila kita buang sikit-sikit, insya-Allah nanti kita dah lebih lega. Mungkin anda nak fokuskan dulu kepada sakit kepala. Kan bila dengar saya bercakap ni makin sakit kepala. Contoh klien saya yang lepas muntah. Berkali-kali muntah, habis keluar semua. Sekali kata buang. Muntah tu kena dibuang sebab toksik dalam badan kita. Perasaan itu dah jadi toksik menyebabkan you kena GERD. Selalu orang akan berhadapan dengan GERD. Mula gastrik, yang gastrik tu biasa-biasa. Tapi bila masuk GERD, dia akan ada debaran, ya, dia akan ada ketakutan, dia akan shaking, dia akan berpeluh, perut memulas-mulas, ya, dan sebagainya. Doktor akan bagi anda ubat gastrik. Makan ubat doktor. Kalau anda yang depression, mungkin yang depan saya ni ada anxiety dan sebagainya, makan ubat doktor. Tetapi pada masa yang sama, contengkan apa yang anda rasa. Mungkin tiba-tiba kawan bercakap, kita sentap. Masuk dalam bilik, tarik nafas, ya, relaxkan diri kita, tarik nafas, conteng, marah dekat kawan ni. Sedap-sedap dia nak cakap, kita kan tak apa. Okay, you just contengkan saja apa yang you rasa. Supaya anda boleh lihat, sebenarnya anda bukan benci dia, tapi marah dengan, yes, apa yang dia cakap pada kita tadi. Kita tak boleh terima, bahkan kita rasa shaking. Kita rasa macam GERD kita datang balik, berdebar bagi nak erak ni kan. Nak menangis pun aja. Jadi anda contengkan. Kalau anda tak contengkan, dia tak hilang. Dia tak keluar, dia dekat situ. Silap-silap anda boleh jatuh depres, tak bangun-bangun nanti. Kita nak kerja ni, kita ada klien nak kena attend, ya, ada produk nak kena buat, semua tu. Jadi anda kena usahakan sesuatu. Contengkan apa yang anda rasa tu. Okay, kalau tak boleh nak terus conteng, ambil kertas, koyak-koyakkan kertas tu. Macam kita lepaskan kemarahan tu dengan cara yang betul. Okay, just koyakkan kertas, tarik nafas, relax, ya. Lepas tu contengkan. Okay, dan lepas conteng, tuliskan satu perkataan yang anda rasa selesa. Okay, contoh saya nampak fresh dekat sini. Saya nak tulis perkataan fresh. Patah-patah sampai saya tulis. Okay. Okay, fresh. Tak apalah, bahasa apa pun boleh. Tuhal. Okay, nampak ni. Perkataan yang kita tuliskan dekat mana-mana dalam bahagian lukisan kita. Alright. Dan lepas itu kita lihat apa yang kita nak buat. Kita buat refleksi. Ingat tak tadi? R yang tadi kan, reveal and reflect. Duduk sekejap. Jadi aktiviti ni anda buat dalam keadaan anda ready. Okay, mungkin ambillah dalam masa 15 minit, conteng sekejap. Mungkin hari tu rasa tak selesa. Hari tu ataupun mungkin hari nak jumpa klien. Kita ada prospek. Kita rasa macam wow, mungkin ada harapan. Okey, ada harapan tu bagus. Terus positifkan, terus nampakkan. Terus kata orang tu aktifkan minda emosi kita. Nampakkan, insya-Allah Allah rasakan, terus bersihkan hati kita. Jangan ada sesuatu yang boleh spoilkan perasaan kita pada pagi tu. Ya, jadi you just conteng-contengkan, cakap dengan perasaan kita. Kita jarang bercakap dengan diri kita sendiri, kita bercakap dengan orang. Marah pun marah orang, marah diri pun marah orang, kerja marah aja hidup kita. Macam mana nak jemput rezeki tu? Okay? Jadi bercakap dengan diri kita, buat refleksi. Apa refleksi minda damai usahawan anda? Okay? Dekat sini tadi.
Jadi 6 ciri-ciri usahawan berjaya tu yang saya agak like kan tu, saya dah cakap tadi, saya keluarkan yang gelap-gelap tu. Yang pertama, bila kita dapat meluahkan rasa ini, kita dapat lepaskan rasa marah, ya, rasa tak puas hati dan sebagainya, minda emosi itu akan seimbang, menyeimbangkan antara minda fikir dan minda tindakan, menjadikan anda lebih proaktif. Ya, anda tak nampak masalah itu sebagai masalah, tetapi kita nampak masalah itu sebagai peluang bagaimana untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih manfaat. Anda berpandangan jauh. Walaupun sekarang ini tutup kedai, tak boleh, semua nampak tak boleh SOP, tapi pandangan anda jauh kerana anda nampak ada lagi rupanya potensi aku yang lain. Ada lagi keupayaan kita yang lain. Kita mampu untuk JV dengan orang lain contohnya, ataupun kita buat sesuatu yang permulaan yang baru untuk diri kita. Kita tutup dulu chapter sebab hidup ni macam buku kan. Habis satu chapter, kita akan buat second chapter. Habis second chapter, third chapter sampai sudah. Sampai sudah tu, watamat tu bila kita tutup mata lah. Selagi tu sentiasa ada keupayaan kita. Kemudian mengoptimumkan masa. Bagaimana masa yang kita beri, walau contoh saya kan tak ada apa pun, saya sentiasa make sure yang saya dalam keadaan presentable. Okay, pakai tudung elok-elok, duduk depan depan laptop, buat dulu slide saya dulu tengok semula. Ataupun kalau saya tak ada, memang waktu tu tak ada apalah kan, maksudnya tak ada jemputan, tak ada session dan sebagainya, saya buka balik buku-buku saya ni. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat bantu saya. Saya buka balik semula tengok kepada buku-buku saya yang lama, ya, seolah-olah dia memberikan kekuatan kepada saya. Contohnya macam ni, ya. Saya tengoklah satu-satu. Sebenarnya apa yang kita lukis ni bila anda compile kan, jangan buang, ya. Sebab perkataan-perkataan itu menjadi azimat untuk kita tahu, untuk kita move on dalam hidup kita. Ya, jadi you just perfect the way you are, please just be yourself. Kan cakap untuk diri tu. Macam kita appreciate diri kita kan. Wow, okay, kita dah cukup perfect untuk diri kita. Bukan perfect nak banding-banding dengan orang. Okay, and rise and grow stronger, wiser and better, new me, something yang wow, perasaan itu mampu untuk kita melakukan yang baik-baik. Okay, kemudian sentiasa memperbaiki diri dan bijak menangani masalah. Okey, jadi proses-proses ini sangat membantu diri kita untuk kita menyedari bahawa keupayaan kita itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita tak give up. Asalkan kita terus berusaha dengan sebaik-baiknya, ya. Kita tawakal, kita doa, kita pada saya kan, kita yang dalam dunia usahawan ni sangat-sangat beruntung. Ya, sebab bagi saya kita sentiasa dekat dengan Allah. Apa-apa pun kita akan cakap dengan bos kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak ada bos. Sayalah bos, sayalah kuli. Dan apa yang saya nak cakap, saya akan laporkan pada Allah. Apa yang saya nak buat, saya sedih dan sebagainya. Dengan melukis, saya menangis. Dengan melukis, saya mencari ideas. Ya, dengan melukis, mewarna, saya main clay, tanah liat tu. Buat apa saja yang boleh membantu meningkatkan keupayaan kreativiti saya. Okay, jadi kita akan lihat juga bila kita dah mula masuk kepada kita buat reflection, kita bertenung sekejap sambil melihat lukisan kita kan, merenung balik. Dan saya sangat suka momen tu. Momen tu kalau saya di bawah pokok je, saya suka. Hidup saya tak ramai kawan. Sebab daripada dulu saya tak ramai kawan, jadi saya berkawan dengan diri saya sendiri. Sebab saya tahu tak ramai orang akan faham Rafidah Kastawi ni, tapi ramai orang menyokong saya. Alhamdulillah, circle saya sangat best. Positivity mereka sangat baik. Saya tumpang positivity mereka, tetapi saya tahu ada kalanya mereka tak boleh faham. Memang mereka tak faham. Saya tak jumpa orang yang faham saya. Jangan kata mak kita faham, mungkin ibu saya memang tak memahami, tapi dia sangat menyokong saya. Begitu je dengan suami, anak-anak dan sebagainya. Jarang. Kalau anda betul-betul dapat orang yang boleh memahami anda, pada masa yang sama menyokong anda orang yang sangat hebat di dunia ini. Okey? Jadi bila keadaan itu berlaku, saya mencipta ataupun mencari sesuatu untuk diri sendiri. Okey? Dan kita akan lihat, saya membawa kepada ayat ini saja. Ya, bila kita sedih, bila kita sakit, bila kita happy, gembira sekalipun, jangan lupa, jangan satu hari tanpa Al-Quran. Pergilah lihat kepada surah Al-Baqarah 286 ni. Bila baca mula, ini adalah ayat 10 terakhir dalam surah Al-Baqarah. Cubalah kita usahakan untuk hafal dan bacakan setiap kali selepas solat kita. Sebab saya bukannya lama sangat, baru 9 tahun dalam dunia usahawan ini.
Ya Allah, ya Tuhan, saya tak pernah tahu siapa yang Allah nak hantar untuk bantu saya. Saya tidak pernah ada strategi marketing yang bagus. Saya hanya minta Allah marketkan untuk saya. Dan kebanyakannya pun bila saya buat FB Live pun tak ramai orang, buat dalam FB Ads ke apa benda sekalipun. Sebab mungkin berkisar tentang counselling, berkisar tentang emosi dan perasaan. Kerana ramai dalam kalangan kita memang tak suka nak berdepan dengan emosi sendiri. Dan mereka merasakan benda tu tak penting. Ya, hinggalah saya membawa kepada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi saya, ini sangat-sangat memberi kekuatan kepada saya. Ya, bila ada apa-apa permasalahan, lihat, selaklah, tadaburlah Al-Quran. Kerana di situlah kekuatan kita. Kita ini hamba Tuhan. Jangan rasa kita bagus, jangan rasa kita hebat kalau Allah tidak izinkan. Jadi Allah tidak akan bebankan kita melainkan apa yang saya sanggup lakukan. Ya, kalau dulu saya dalam keadaan comfort zone, duit ada tiap-tiap bulan. Tapi mungkin saya yakin Allah dah insert saya, berikan vaksin-vaksin yang bagus-bagus. Bukan Pfizer ke Sinovac ke bukan. Tapi kekuatan untuk saya melihat keupayaan, potensi diri, kreativiti, yang paling penting bagaimana saya jujur dan ikhlas dengan diri saya sendiri. Ya, dan dari situ Allah ambil saya untuk keluar daripada circle yang tak sepatutnya saya ada. Walaupun saya kembali bersendirian. Saya tidak ada tim dan tak ada apa, tapi saya insya-Allah Allah kurniakan pahala dan kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa juga dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi Allah bagi dua-dua. Ya, sama ada saya nak maki hamun, nak marah Allah, ya, zalimkan saya dan sebagainya, atau saya stop kata sedemikian, saya perbetulkan, saya recharge, ya, saya regenerate perasaan-perasaan saya tadi, ya, untuk saya melihat bahawa itu semua adalah kerana Allah tahu saya mampu. Allah dah berikan semua, termasuklah ilmu ini. Ya, waktu saya buat penyelidikan ini memang tak ramai di Malaysia. Saya sendiri pun terpaksa sampai sekarang masih lagi berhutang walaupun PhD saya dah settle, masih lagi berhutang kerana saya menggunakan duit sendiri ke US ya untuk mendapatkan pengalaman kerana di Malaysia waktu itu tak ada, yang ada pun di Singapura. Jadi saya selalulah berulang-alik ke Singapura untuk meningkatkan lagi skill ya, information, pengalaman dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran terlalu banyak. Bila kita melukis, kita buat luahan, kita menuliskan jurnal kita, tak apa. Sebenarnya bila you boleh menulis, you boleh hasilkan e-book pula untuk bantu orang lain. Dengan lukisan-lukisan, dengan luahan-luahan, you bantu untuk orang lain dapatkan sesuatu pada diri kita dan insya-Allah dia sangat membantu. Ya, dia sangat memberikan harapan pada kita, memberikan kekuatan dan pada masa yang sama kita boleh menyumbang untuk ummah. Itu yang kita nak. Ya, sebab bila kita dah tak ada nanti, itulah bila orang gunakan melukisnya sebagai salah satu medium ya untuk berinteraksi, untuk meluahkan perasaan ya, boleh disebarkan pada orang lain. Jangan takut, jangan tamak, jangan bimbang. Okey, akan dapat. Kalau kita tak dapat secara fizikal dekat dunia ini, honestly speaking, counselling bukanlah sesuatu yang anda rasa nak kaya. Kalau nak kaya, janganlah pergi kepada bidang ini. Ya, saya pernah tahu waktu saya berjumpa dengan salah seorang tokoh yang terhormat ya dalam bidang counselling, dia tanya, Rafida, you okay ke? You confident ke dengan counselling ni? Saya terkejut sebab saya adore dia. Dia salah seorang yang memang anchor, otai dalam bidang counselling. Dia boleh cakap macam tu dekat saya bila dia tahu saya adalah private practitioner. Dia kata, I tak boleh tau Vida. That's why I quit. I pergi mana-mana universiti nak jadikan ITNC ke NC. Wow. Saya terduduk macam tu. Saya kata mana pergi dia punya keyakinan dia kepada bidang kaunseling ini sendiri. Wow, bila macam tu keadaan tu, kalau orang yang memang berpengaruh, yang ada ilmu pun boleh cakap macam tu, telah lagilah kalau macam saya. So tapi saya ada prinsip. Dia berbalik kepada prinsip. Mungkin saya tak kaya di dunia, tapi insya-Allah saya nak kaya di akhirat. Saya nak bawa klien-klien saya yang mungkin LGBT, ya, mereka berhadapan dengan isu lesbian, gay, transseksual, bisexual, HIV, ya, kemudian mereka mangsa liwat, mangsa rogol, depression, ya, mangsa penceraian, dipukul, ya, dibunuh hingga ada yang bunuh diri klien saya. Jadi bagi saya nak bawa mereka semua masuk ke syurga Allah. Kita tidak berhak untuk menilai manusia. Kita tidak berhak untuk judge manusia.
apatah lagi melabel mereka hanya kerana cerita-cerita mereka. Dan kadang-kadang lebih teruk, kita tak tahu cerita mereka pun, tapi kita sedap-sedap mulut je, lepas je bercakap. Please, berhentilah, sedarlah. Bila anda mula bercakap sedemikian, anda sebenarnya ada isu. Carilah bantuan. Carilah bantuan untuk anda lepaskan diri daripada kurungan emosi dan perasaan masa lampau. Berdamailah. Ya, bila insya-Allah anda berdamai, anda berlapang dada menerima semua ketentuan Allah itu, Allah buka. Nampak tak? Dia akan berikan kita pahala. Ya, kalau mungkin hari ini ada dalam rakan-rakan saya yang hilang pekerjaan, trainer saya ramai yang depressed, ya, menangis, sedih, ada keluarga. Tetapi Allah tak pernah zalim dengan kita. Tak pernah zalim. Kita lihat balik kepada diri kita, apa potensi kita lagi, apa keupayaan kita lagi, brainstorm sesama kita, keluarkan, buat luahan sebegini. Makin lama anda makin kenal diri. Bila kenal diri, kita nampak potensi diri. Dan jangan sesekali compare diri kita dengan orang lain. Setiap kita ada nasib, ada takdirnya sendiri. Ya, kita ada bahagian kita masing-masing. Tetapi kalau kita seorang khalifah Allah yang benar-benar nak mencari manfaat, nak meraih redha Allah, pastinya kita gunakan platform ini untuk bantu orang lain. Yang mungkin hari ini hari dia. Kita tak tahu hari kita selepas ni macam mana. Jadi jangan confident sangatlah kalau kita bagus sangat hari ini, kita akan bagus lama-lamanya. No. Berilah sesuatu yang bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Rasakan manfaat tu pada diri. Baru orang lain boleh rasa. Kalau kita jadi buat untuk orang, kita jadi fake. You are not even yourself. You just fake. You palsu. Okay? Kalau you smile pun, smile tu orang boleh tahu itu adalah smile yang memang genuine atau yang fake. Kalau patut senyum-senyum. Kalau tidak, neutral saja. Tak perlulah buat senyum sinis ke dan sebagainya. Kalau tak ada idea, tak ada apa nak cakap, jangan cakap apa-apa. Kalau dia tengah sedih, tak perlu cakap sabar, tak perlu cakap apa, just tap. Pegangkan tangan dia. Ya, kalau dia sesama jantina. Kalau tidak, berada dekat sebelah dia pun dah cukup. Ya, tak perlu nak meraung-raung ataupun nak berkata sabarlah, ini ketentuan Allah, memang semua orang. Dia tak perlukan kata-kata itu sebab dia faham, dia tahu. Cuma rasa ini yang memilukan, rasa ini yang menyakitkan, rasa ini yang tak mampu diluahkan. Jadi biarkan dengan cara dia, kita berada bersama dengan dia. Okay? Dan bila dia dalam keadaan dah tenang, ucapkan takziah ke, tanya khabar dia. Kalau ada peluang, sama-sama meluahkan rasa menerusi kertas begini. Ya, dan nanti bila habis satu ni, you satu muka, balik tengokkan semula. Ya, contoh macam saya ni kan ada bahagian yang gelap dekat sini. Mungkin bahagian gelap ini ada lagi saki-baki rasa marah, rasa sedih, rasa sentap saya. Yang saya buatlah, saya besarkan lagi warna tu. Hanya kita yang boleh baca perasaan kita, bukan orang lain. Kalau anda rasa anda nak tunjuk dekat orang, fine. Tapi risiko. Anda kena tanggung risiko. Kalau dia kata, buruklah lukisan kau ni. Apalah lukis macam ni. Tak boleh lukis lain. Benda tu kita kena terimalah sebab kita dah cerita kat dia. Itu belajar untuk bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Jadi kalau anda rasakan, ini untuk diri anda nak tengok nanti, kita nak buat reflection ni pula, kita nak sambung ayat-ayat yang lain, kita nak besarkan luahan perasaan dia, why not? Jadikan ini kalau tak dapat buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali, tak boleh sebulan sekali, 2-3 bulan sekali ke, ada je. Atau bila sesuatu yang trigger you, sebab kalau orang yang depressed, yang stres ni, ada je benda yang trigger dia. Dia nampak orang tua pun dia boleh trigger kan, sebab masalah kita tak payah jauh. Masalah kita bermula daripada rumah. Kebanyakan klien saya, diri saya juga bermasalah daripada rumah kita, mak ayah kita. Mak ayah kita pula dapat daripada mak ayah dia. Dia tak ke depan tau tuan-tuan perempuan, kita ni reverse tak habis-habis. Cycle tu. Jadi bagi saya setiap orang ada isu. Tak ada siapa pun yang maksum. Tak ada siapa yang sempurna walau ibu dan ayah kita. Namun, ibu dan ayah itu adalah keramat hidup kita. Jadi, buat baik dengan dia. Kalau ada sesuatu yang memang kita heal diri kita sendiri. Kita tahu, kita pun tahu cerita kan kadang-kadang kesusahan dia, kehidupan dia yang memang dia bukanlah anak yang disukai oleh mak ayah dia, atuk nenek kita, ada favoritism. Kita sayanglah dia. Kita jadikan peluang tu untuk kita baik dengan dia. Fulfill apa dia nak. Itu ladang syurga kita. Bahagian kita. Jadi kalau itu
ujian dia macam dia jadi macam hilang fokus, dia pun banyak unfinished dia dulu-dulu. Kalau boleh kita entertain, kita temankanlah dia. So dia lukis-lukis. Mak ayah saya kan sebelum arwah ayah saya meninggal, dia pun ada unfinished juga, saya minta dia lukiskan ya. Conteng-contengkan apa yang dia rasa, dia menangis, dia mengimbau zaman masa dia bujang dulu, sangat best. Dan kita sebagai anak dengarkanlah, itu quality time yang kita boleh berikan kepada mereka supaya mereka rasa diri mereka disayangi. Okey, jadi saya kira sedikitlah ya untuk diri saya juga. Okey, Facebook saya Rafidah Kastawi, bolehlah follow. Saya ada jugalah buat penulisan. Kemudian kadang-kadang saya buat live juga ya, live FB saya dengan modaliti yang berbeza. Ya, kan nampak saya melukis je. Kadang-kadang saya bermain tanah liat. Bagaimana tanah liat tu saya combine. Tanah liat sangat best. Bagi anda yang ada anak-anak yang PDPR, bagi dia main tanah liat untuk dilepaskan stres dia. Ya, untuk dia buang, maksudnya biar dia bermain. Tak perlu buat apa-apa tema pun. Katalah kalau kita nak buat tema kan, apa kata hari ni kita main tanah liat nak buang marah kita. Contoh, nak buang penat kita. Mari kita gelik sama-sama. Itu satu benda yang sangat fun. Anak-anak, even yang remaja sekalipun, mereka juga stres kan. Jadi saya ada kongsikan dalam Facebook saya dan IG saya Dr. Fida. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin laju sangat ke, hari ini saya memberikan ceramah dan sebagainya, boleh email ke rafida@gmail.com dan WhatsApp saya pun boleh 0162543131. Saya tidak mengangkat call kecuali number yang memang saya save kerana talian saya untuk talian sukarelawan. Ya, anda boleh kepada talian prihatin di bawah MRA, Hospital Besar Melaka tu untuk frontliner sahaja, dan KKM, talian kasih dan sebagainya tu, kalau nasib tu jumpa dengan saya, insya-Allah saya ada di situ. Anda boleh WhatsApp saja dan anda boleh voice note ya. Apa saja yang insya-Allah saya bantu, saya bantu. Okey. Jadi saya kira saya sampai di sini dulu ya. Semoga sedikit perkongsian ini kesedaran untuk pengurusan emosi dan perasaan kita dalam mendepani pandemik COVID-19 ini bukan sekadar untuk kita yang usahawan sahaja, tetapi untuk semua. Kalau kita ada anak, just kita ambil quality time bersama dengan mereka, dengarkan. Ambil 15 minit untuk dengarkan apa cerita mereka ni kan. Daripada lukisan tadi. Dari situ kita boleh nampak, kita boleh share perasaan-perasaan mereka. Dan kita pun melukis sama-sama. Dan bila anda mendengar luahan perasaan dia, jangan kutuk. Please. Janganlah anak tu lukis gambar. Kan budak-budak kan umur 7 tahun, 5 ataupun 5 tahun, tak lengkap. Jangan kutuk-kutuk. Terima saja, tanya ni siapa. Ya, jangan mak tak nak lah, ibu tak nak macam ni. Ibu nak lawa. Allahu Akbar. Please. Itu antara kita punya cabaran bila kita berdepan dengan melukis. Jangan sesekali menilai direct, tetapi mendengar indirect. Cuba kita fahamkan apa perasaan di sebalik lukisan itu. Apa yang anak kita nak sampaikan sebenarnya. Ya, itu lebih penting. Jangan pentingkan sangat produk, tetapi pentingkan proses itu dapat membantu anak-anak dan bagaimana kita respon kepada, kita berikan statement, kita keluarkan perasaan mereka supaya mereka dapat, wow, mak aku faham akulah, itu yang kita nak. Dan insya-Allah anak-anak takkan lari dari kita. Okay, bila kita faham, bila kita buat mereka faham dengan keluarkan rasa. Daripada dia bercerita tu kadang-kadang kita pun penat, kita tekalah. Kadang-kadang macam malas, orang selalu kata, nak cakap apa doktor, saya pun macam tak nak fokus, saya pun sendiri penat. Jadi anda boleh, bila dengar cerita dia, kita boleh agak, apa perasaan dia? Jadi ibu rasa awak ni tengah tak gembira lah, tak happy lah contoh kan. Dia kata, tak adalah bu, kan okey je. Okey tu kan perasaan. Cuba cerita sikit. Yes, itu dah cukup. Kalau salah teka pun tak apa, tetapi anda kena bijak. Okay, untuk fokus dari segi eye contact. Ya. Jadi itu bantu anak juga untuk tidak lekat dengan gadget. Kan sekarang ni ramai orang minta doktor macam ada anak saya ni dengan gadget. Sebab peranan tu datang pada kita tak memainkan peranan. Kita tak berikan quality time. Okay, anak memang dengan PDPR ni dengan gadget kan. Tetapi di mana peranan kita untuk selitkan quality masa kita dengan anak-anak. Jadi itu setakat itu ya Cik Ain yang dapat saya kata orang tu bincangkan dan juga sharekan di sini. Semoga apa yang sharing saya ini dapat memberi manfaat, kalau tak banyak, kalau tak sikit pun banyak
dapat memberi sumbangan kepada minda emosi, minda fikir dan juga minda tindakan kita untuk insya-Allah kita menjadi hamba Allah dan khalifah Allah yang diredai, kerana kita semua nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita bukan di sini saja. Jadi jadikan landasan kita sebagai usahawan ini untuk terus menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada mata manusia. Jadi dengan itu saya halalkan segala ilmu yang saya berikan, kerana ilmu ini bukan ilmu saya, ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan ucap syukur kalau ada manfaat, kalau ada kesilapan pastinya daripada saya. Ya, seorang insan pendosa dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga landasan usahawan saya ini sebagai kaunselor berdaftar, private practitioner ini dapat Allah terima. Ya Allah, alirkan pahalanya untuk arwah ayahanda saya yang telah pun pergi menemui pencipta 23 tahun yang lepas, dan insya-Allah untuk kita semua ya di akhirat nanti. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cik Ain. Okey, terima kasih doktor. Panjang doktor share hari ni. Banyak yang saya dapat. Sayang diri sendiri, kena jaga mulut, jangan lepas je, fikir perasaan orang, kontrol emosi semua. Okey, untuk sesi petang ni kita dah lebih sikit, saya minta maaf. Tak apa, it's okay, tak ada masalah pun. Saya terima maaf tu, tak perlu maaf pun. Saya terima. Ya, okey. Sampai sini saja, dan untuk usahawan-usahawan yang ada di live kita saya ucapkan terima kasih juga, dan ada di dalam Zoom juga saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sesi minggu depan sama juga, hari yang sama, hari lain, 9 hari bulan, hari yang sama, masa yang sama, kita akan ada lagi satu lagi BJB at the Start. So kita tunggulah, insyaAllah tajuk kita bawa baik juga untuk usahawan. So semoga mendapat manfaat jugalah. Okey, sampai di sini saja untuk sesi live kita pada petang ni. Saya ucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sekejap yang kita ambil gambar, boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu yang saya buat kat sini. Okey. Yang kita